الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Kita dapat bertemu lagi dengan Allah kita pada pagi ini, insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat yang saya hormati, saya ulang balik apa yang kita bincang pada bulan lepas. Ingat, dalam agama kita ni ada 3 perkara wajib atas tiap-tiap mukallaf. Sama ada kita suka ke kita tak suka, wajib kena selesai 3 perkara. Ini perintah Allah. Apa dia? 2 macam. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Kita nak yang mana? Yang mana fardu ain? Fardu ain tak dapat tidak. Semua orang kena ambil tahu yang kata fardu ain. Yang pertama apa dia? Ilmu tauhid. Ni yang kita duk ngaji kitab Faridatul Faraid. Ilmu kita nak kenal Tuhan. Ilmu i'tiqad kita nak pegang kejap-kejap. Setengah dia kata simpulan iman. Apa dia simpulan iman? Belajar tentang Allah, belajar tentang Rasul. Itu simpulan iman. Simpul terikat dengan hati kita kejap-kejap. Jangan bagi ada ragu-ragu. Yakin. Tolak segala syak. Zon tolak, waham tolak. Dia kena yakin. Sagi syak, Tuhan ada tak? Agak-agak aku ada. Rosak iman dia. Zon, berat sangka. Agak-agak Tuhan ada lah 70% aku yakin kata Tuhan ada. Berat halakah ada. Tak ada sikit. Antara ada dengan tak ada. Berat belah ada. Tak ada cuma tu sikit ya. Yang bahaya ni waham. Dia tak berat tu banyak. Berat sikit. Tuhan ada tak? Tak, aku tak nak tengok pun apa nak kira dengan ustaz tu mampu ya. Dia lah tu. Rosak akidah. Dia kena azab dengan Allah di akhirat esok. Amal ibadah dia semua Tuhan tolak. Walaupun dia semayang, puasa, zakat, haji, Tuhan tak ambil kira. Pasal apa? Akidah dia dengan Tuhan tak ada lah. Orang panggil tak ada iman dah. Tak jadi. Tak mau lagu tu. Dia kena yakin. Yakin 100%. Yakin sungguh-sungguh. Malah kalau ada lebih lagi. Kena. Kemudian benda tu dia nak cari, benda tu dia nak belajar tu dia kena main kena, dia kena ada 3 perkara.
Nak cari benda tu. Pertama dia panggil pemikiran. Pemikiran tu dia bersangkut kuat dengan ilmu. Nak ilmu tu di mana? Kena cari tempat ni ada, tempat ni ada. Kemudian siapa lagi? Cari ustaz. Cari tok guru. Tu ilmu. Dia kefahaman. Bila kita dah faham, dia main yang kedua. Dia panggil keyakinan. Yakin dah. Pemahaman, pemikiran, keyakinan. Fahaman, lepas tu kefahaman, main yang kedua, pemikirannya, keyakinan. Dia kena agak bagi elok tiga-tiga perkara tu. Ambil betul-betul kefahaman, pemikiran, keyakinan, bagi ada. Benda ni bukan boleh kita kata duduk di rumah kita duduk baca kitab sendiri, tak boleh. Pemikiran, kefahaman, keyakinan. Bagi ada yang tu elok. Dah mengaji kita faham. Bila dah faham kena yakin. Pemikiran. Kemudian dia main dah, dia faham dah. Bila dia dah faham, dia yakin dah. Masya Allah, selamat dia. Begitu juga dalam ilmu fiqh pun begitu. Begitu ilmu tasawuf pun begitu dah. Tiga perkara tu tak dapat telak. Takut kadang-kadang nak baca kitab-kitab di rumah. Lebih-lebih kita baca kitab tauhid di rumah, hukum tak boleh. Haram. Walaupun kita baca tu macam nak betul, tapi haram. Dia mesti ambil daripada mulut guru-guru yang mursyid. Sebab itu kita ingat balik dulu ustaz berbincang lah, kita nak mengaji ni kena ada beberapa perkara kat sini. Lupa. Ustaz lupa, dia lupa, lagi lupa. Jadi kita ingat balik rukun menuntut ilmu ada 6. Dulu ustaz dah ulas dah. Tu kita nak mengaji tu pun tak kira dah nak pergi buat ijazah ke apa, mesti dia kena ada rukun dia 6. Yang pertama dia panggil apa? Cerdik. Orang tu cerdik. Lawan dia cerdik tak cerdik. Orang tu tak cerdik, hentak pergi tang mana pun tak lulus. Yang kedua, loba dan tamak. Apa loba dan tamak ni? Mengendaki sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Cari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dia kena loba dan tamak. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Mengaji bersungguh-sungguh. Kalau kerja kita boleh bersungguh-sungguh, mengaji wajib atas lagi kena bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi tentang ilmu tauhid. Kemudian yang keempat, dia kena cari tok guru. Dia panggil guru yang mursyid. Apa dia guru yang mursyid? Guru ni benda yang susah pun dia bagi jadi senang. Kita mudah faham tu guru mursyid lah tu. Pandai. Cerita lagu ni dia ulas mudah faham. Ada juga setengah tok guru dia baca kita apa pun tak tahu. Mengaji tak mengaji, dia kata apa? Tak tahu. Tak mau, tak mursyid lah tu. Tu guru yang mursyid. Faham. Orang mudah terima. Yang kelima, dia kena ada belanja. Jalan nak beli kitab kan. Dan yang kena tak dapat tidak, kita kena lama masa dia mengaji. Ustaz mengaji daripada umur ingat 35 tahun betul kurus ni 30 tahun betul lah. Sampailah tuan guru Allahyarham tak ada tu. Saya pun berhenti Ustaz. Yang berhenti betul apa? Duk tak puas hati. Mengaji kat Allahyarham tuan guru Haji Saleh. Kita mudah faham. Pergi cari ustaz-ustaz lain. Ustaz tak faham. Kadang-kadang dia baca jebelah. Dia baca sana sini kita pun baca. Baca apa mengantuk. Tak ada zuk. Jadi kita berikut. Kita yakin apa yang kita mengaji, nak yakin macam mana dia kena faham. Nak faham macam mana dia kena mengaji. InsyaAllah. Baik, kita sambung muka surat tak baca. Ya.
Hang mana? Saya tunjuk kat Ustaz lah. Rukun Islam muka surat 4 kitab kita, tajuk dia yang pertama, rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara. Dengarlah no, Piramli ya, Piramli dia nyanyi ya. Rukun Islam 5 perkara. Kita pun ikut Piramli. Kita pun kata rukun Islam. Ingat tulis di kitab tu. Rukun tu rukun. Apa makna rukun? Nanti faham rukun. Rukun tu benda yang tak dapat tidak mesti kena buat tu rukun. Tapi jangan tulis hari ni. Ini hati nak habang. Makna rukun buat tulis lah kan. Baik, rukun Islam di sini, makna rukun Islam di sini dengan mana perkara-perkara yang penting dalam Islam. Yang tu kena jadi. Lagi Ustaz boleh. Makna rukun Islam tu apa dia? Perkara-perkara yang penting sangat dalam Islam ada banyak. Banyak ada. Tapi yang wajib, yang pentingnya apa? 5 perkara ni. Dia bukan dengan rukun iman. Rukun iman dia panggil rukun yang hakiki. Tak dapat tidak. Itu mana rukun Islam, perkara-perkara yang penting dalam agama Islam ada 5. Bukan 5 banyak. Buat baik dengan suami, buat baik dengan dengan anak, buat baik dengan bini dan sebagainya. Banyaklah. Tapi ulama ambil ni 5 ni penting. Nabi pun ajak kita 5 ni. Tapi bukan macam rukun iman. Dia rukun Islam. Perkara-perkara yang penting dalam agama Islam ni ada 5. Contoh macam mana Ustaz? Tak faham. Baik. Kalau orang tu dia tak semayang, jadi kafir lah. Orang tak semayang, dah berdosa saja. Itu dia kata perkara yang penting ni. Kalau dia tak semayang, dia tetap beriman selama mana dia tak tolak hukum semayang. Itu mana kata orang tak pergi haji. Nak pergi haji nak. Pindah hati lagi tu kena macam mana? Ini ayat dia kafir. Kalau rukun Islam, kalau kita pegang rukun yang hakiki, dah bukan rukun hakiki. Perkara apa yang dia panggil rukun majazi, macam-macam, seolah-olah macam rukun iman, tapi bukan. Itu yang kita rukun agama, seolah-olah macam rukun iman, tapi rukun iman hakiki. Rukun agama dia panggil majaz. Majazi ya. Perkara-perkara yang penting saja. Dia tak boleh mengakibatkan jadi rosak, jadi kufur dah. Itu dia panggil rukun Islam. Perkara-perkara yang penting dalam agama ada 5. Maka kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam 5 perkara. Kita kena catat tang 5 tu. Bukan 5 perkara banyak. Banyak kita faham tentang rukun tu, bukan mana rukun iman, rukun yang hakiki dah. Rukun yang majazi, perkara penting saja. Baik. Yang ni elok. Kadang-kadang kita baca kitab dia kata menyaksi tak kena. Menyaksi tengok. Dalam kitab kita ni elok sungguh. Dia kata yang pertama bersaksi. Siapa yang bersaksi? Kita. Aku bersaksi, bukan aku menyaksi. Aku menyaksi ni aku tengok, aku menyaksi kawan tu lalu, aku menyaksi kawan tu curi, aku menyaksi. Ni dah aku bersaksi. Mantap. Pegang kejap-kejap buat iman ni. Kalau kita buka kitab Faidah hak lama, dia kata aku naik saksi, tak mau. Kita ambil dalam kitab Baqaratul Amani. Ustaz dah mengajar Baqaratul Amani. Ustaz ambil dalam kitab Baqaratul Amani. Bersaksi dengan mana? Aku bersaksi. Bersaksi itu dengan akulah bersaksi. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Baik, kita ulang. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan. Tiada Tuhan, tak ada Tuhan ke? Tiada Tuhan, tak ada Tuhan. Bukan makna betul. Tidak ada isteri yang lain melainkan Rasulullah Muhammad.
Dia semua bukan bini aku yang ni. Tidak ada kawan yang lain melainkan kawan ni. Bukan ni pasal apa? Bila kita tidak ada, bukan kita nak ikut bahasa Melayu kita ni. Sungguh bahawasanya tiada ada Tuhan. Tak boleh ada macam Tuhan. Tak boleh ada. Atau tiada Tuhan. Melainkan yang ada siapa dia? Allah. Lain semua bukan Tuhan. Tiada Tuhan. Lain semua bukan Tuhan. Habis itu Tuhan siapa dia? Melainkan. Kalimah takkid. Melainkan. Illa. Melainkan Allah. Kemudian kita catat. Allah tu apa dia? Allah itu nama bagi zat. Tuhan-Tuhan tu apa dia? Tempat tumpuan. Jadi kalau kita sambung, aku bersaksi bahawa tidak ada tempat tumpuan. Tidak ada tempat tumpuan aku melainkan Allah, iaitu nama bagi zat kita. Zat Tuhan kita. Nama bagi zat Tuhan kita, nama dia. Tuhan tu tempat tumpuan, melainkan Allah. Allah tu bukan Tuhan. Enggak, Allah tu nama. Ismun. Kita tengok, kita dah baca ismun apa? Dah baca tu. Allah. Dia mula Allah tu. Allazi la ilaha. Dia mula dengan Allah. Adakah yang itu Tuhan? Tak. Nama Tuhan kita. Allah itu nama. Tuhan tempat tumpuan. Dan tambah sikit tu jatuh tu. Dan Nabi Muhammad. Tak boleh kita baca Muhammad. Haram. Haram tak boleh. Kena tulis Nabi Muhammad. Kadang-kadang duk kata Muhammad jangan. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apa makna pesuruh Allah? Allah perintah dia. Itu pesuruh Allah. Apa Allah Ta'ala beritahu kat dia tolong cerita kat kita. Nabi pesuruh Allah, utusan Allah. Tulis pesuruh itu dengan utusan Allah. Baik. Dia kata rukun ini, rukun yang kita tu, tang asyhadu an la ilaha illallah tu, yang kebersakti tidak ada Tuhan melainkan Allah tu. Kadang-kadang kita dia asyhadu bersakti tu, asyhadu an la ilaha illallah tu rukun Islam. Makna dia tu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ini bahasa Melayu kita. Bahasa Arab, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Makna dia kita kata makna dia tu, makna dia Allah saja Tuhan. Tu dia kata bersaksi, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. Makna tu kita mau Allah saja Tuhan aku. Kejap-kejap begitu. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah. Dan rukun ini tertentu. Nampak? Kita ni faham ayat ni. Rukun ini tertentu kepada orang kafir yang hendak masuk agama Islam. Kita macam mana? Kita tak payah dah. Kalau buka dalam kitab Misbahul Munir, Baqaratul Amani, tak payahlah kita pasal apa? Kita memadai dah. Kalau kita dah kita umur 15 ke 10 ke nak kena mengucap macam orang kata tak. Sah iman kita terhenti atas mak dengan bapa, ayah kita. Tok wan kita tu. Sah dah kita tak boleh. Kalau orang kafir tak boleh. Orang kafir nak masuk Islam, aku nak semayang dulu, aku nak mengucap dulu. Hang kena mengucap dulu, tak boleh. Semayang puasa tak boleh. Dia kena bagi selesai hak ini dulu. Kita tengok semalam, saya tengok Zakir Naik. Zakir Naik tengok. Satu negro tu. Satu negro tu mengucap kalimah syahadah. Alhamdulillah. Kemah tengok. Dia bukan dia Zakir Naik orang perempuan. Perempuan tu. Dia tu Hindu masuk Islam. Dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Tak mengucap tak sah. Macam kita lah, kita bela anak tu anak orang kafir.
dia tak balik lagi. Setahun, 2 tahun, tak lagi. Dia tetap kekafiran dia. Dia tetap lagi. Sampailah umur dia 10 tahun. Cik mucat. Anak bapa ataupun abah tu kena beritahu lah, cik mucat. Cik dah cukup lah ni. Dia pun mengucap, dia mahid, dia kena mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Terpakailah. Baik, kalau dia tak mengucap, tak pakai. Ada pendapat yang kata dia mesti lagi duduk dalam makam kekufuran. Walaupun dia baca Quran, walaupun dia sembahyang, tapi dia tak balik lagi. Kita kena ajak anak kita balik. Lain macam kita, anak kita walaupun dia umur 12, 13, 14, 15, dia tak pernah mengucap sah keimanan dia. Pasal apa? Dia bergantung pada mak dia, pada bapa dia, pada tuan dia. Sah. Sebab tu dia kata dalam kitab ni, pada rukun Islam ni dia kata yang pertama tu mengucap 2 kalimah syahadah tertentu bagi orang kafir hendak memeluk Islam. Ni pun kena jaga orang. Macam kami ni, kami orang lelaki ni, mai orang kafir, mai jumpa Pak Daud, aku nak masuk Islam ni. Pak Daud kata lah pukul 11, pukul 12 dah, aku mengantuk ni, aku nak tidur ni. Maka kekufuran tu kembali kepada orang tu. Ke orang yang dia ajak tak mau tu, pi kat dia. Kekufuran tu pi kat dia. Wala ayazbillah ni, Allah rahmat Tuan Guru Haji Saleh balik mengajak kita sampai di rumah dah pukul 1. Mai Hindu nak jumpa Tok Guru Ustaz. Nak buat apa? Bini Tok Guru tanya. Aku nak masuk Islam, nak mengucap pada dia Ustaz. Dia duduk tidur dah, balik Allah pakai gerak Tok Guru, mangkit Tok Guru, pi panggil budak-budak pondok tu, pi hambat, pi tangkap, panggil pula, Tok Guru mangkit dah. Ajak 2 kalimah syahadah. Saya berapa orang lah, pi tu kedai Belah Batas duk beli dedak tu. Kebetulan motor saya, kereta saya tu nak bawa, tak boleh. Apa pasal kereta aku tak boleh? Buka enjin tak boleh, tekan tak boleh. Mai Hindu, awak pakcik, motor pakcik. Mai saya nak tengok. Dia tekan, jangan pula dah dia kata, pakcik, saya nak masuk Islam. Hindu pun macam ada lagi saya tak ingat. Dia kata dia duduk tanam macam-macam. Pakcik, saya nak masuk Islam. Mai pakcik mengajak. Dia esok boleh tak? Tak boleh. Lah ni. Kalau esok pergi dia beragama, tapi begitu kat dia, aku dah masuk Islam dah. Siapa dia? Abang. Dia tulis nama saya. Saya mengaji dah kat Ustaz Cik tu. Ada mengucap lah. Tak boleh tangguh. Segera. Ada pendapat mengatakan kalau orang perempuan pun lagu tu juga. Tapi tak pegang tangan lah mengucap. Kena suruh juga. Jangan takut ni kadang-kadang orang duk main mana dah tahu kok Guan Ing mai ke, mana tahu. Tetangga mai jumpa taman rumah Pak Laut. Buat apa pula. Nak masuk Islam dah kot. Hang dia api tak mau dah dia api. Tu dia pada. Pak Dek berkata, hang dia api keluar. Jangan tak boleh. Ajak hang dah. Habis dah noh. Tentu peganglah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan pegang kita kejar, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan rukun ini, kata pengarang kita ni, tertentu kepada orang kafir yang hendak masuk agama Islam. Nak puasa pun tak boleh, aku nak semayang dulu, aku nak baca Quran tak boleh. Yang ni saja. Saya dah 3 orang lah. Yang kedua kita tengok, mendirikan semayang 5 waktu. Mendiri, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan ataupun menunaikan titah perintah Allah Taala yang bersangkut dengan semayang sehari semalam 5 waktu. Itu maksud dia tu. Tu dia mendirikan.
Dia apa? Menunaikan. Titah perintah Allah. Apa dia? Puasa lain. Kita masuk balik. Zakat lain. Ni hak yang ni dulu. Hak yang ni dulu. Tu mendirikan. Menerima. Apa dia semayang? Daripada 50. Sampai turun tinggal 5 waktu. Naik sekali turun 5. Naik sekali turun 5. Semayang ni tuan-tuan, ingatlah dia kepala semua amal ibadah. Semayang dia kepala. Pi zakat, haji, umrah, buat apa, main mengaji, apa semua tak ada. Kosong. Orang yang tak semayang tak terpakai. Semua pahala dia Tuhan tak ambil dia. Orang perempuan tutup aurat elok tapi semayang tak mau. Bila kita tegur semayang lah ni lagi ni. Hang aku kemain. Bahaya. Semayang tak dapat tidak. Tu kita nak bicara bab semayang semua tu. Selagi kita tak boleh rasa ni semayang. Pasal apa? Kadang-kadang dia ada dua golongan. Orang tu semayang Melayu. Kita bercakap khusus Melayu. Orang Melayu tu Islam. Dia rajin semayang. Melayu kita subuh semayang, lohor, maghrib, masya Allah semayang. Cuma satu tak ada. Apa dah? Ilmu akidah tak ada. Bila ilmu akidah tak ada, dia nak kontak tu, nak kontak dengan Allah Ta'ala tu tak ada. Nak bagi ada perasaan tu, nak bagi ada perasaan dengan Allah Ta'ala tu tak ada. Itu yang kita duk mengaji iman ni. Iman ni kita mengaji bab ilmu tauhid ni secara tak langsung terdapat. Terboleh, semua dapat. Tu pentingnya ilmu tauhid. Ilmu fiqh ada nak tunjuk langsung dengan perbuatan, dengan bacaan kita. Ilmu tasawuf nak bagi kontak hati kita dengan Allah. Allah ilham Tuan Guru Saleh pesan dekat saya. Mengaji ilmu tauhid, ilmu tasawuf dapat percuma. Betul. Cuma kita pun tak boleh ingat dah semayang. Kita boleh ingat dah kalimah yang paling mulia tu Allahu Akbar tu jangan. Zaman Nabi berperang dengan kalimah tu pak kapiak lari. Kita semayang pun nak bagi rasa, nak bagi kita rasa semayang tu macam mana? Bila kalimah masuk yang pertama Allahu Akbar, semayang pun pasal itu. Aku semayang pada maghrib Allahu Akbar. Nak rokok lagi Allahu Akbar. Bila kita kata Allahu Akbar, faham tak Allahu Akbar tu apa dia? Takut kalau kita tak mengaji ilmu tauhid, macam mana kita nak kontak kalimah Allahu Akbar? Allah Maha besar. Besar macam mana? Aku kira semayang ya. Tauhid aku tak mau. Kosong. La tasahil ibadah illa bi ma'rifatillah. Tak sah semua amal ibadah. Ibadah apa pun tak sah melainkan dia kena kenal dulu hak ampunya ibadah yang perintah kita, yang suruh kita apa? Allah. Puasa, zakat, haji bukan turun ni. Turun di Mekah, ada turun di Madinah. Semayang Sidratul Muntaha masawa atas langit. Allah bagi kat Nabi kita, kat Nabi lain tak ada, Nabi kita ya. Itu kelebihannya. Semayang, mendirikan semayang, pengat semayang kita tu. Walaupun kita malas kata nak buat qabliyah ba'dah, had 5 waktu kena cantik. Nak bagi sempurna lagi had 5 waktu ni, sulam dia dengan qabliyah ba'dah. Jangan tuan-tuan, jangan. Saya nak pesan, jangan buat begitu. Saya dalam keadaan sakit, nak bangkit tak boleh, dia pening. Bila sakit dulu tu, sambil duduk, hak lain saya pulun buat, tak larat dah nak bangkit, dia tak larat dah, teriang tak ada dah, sakit. Baca balik elok. Oh tak mau baca apa Allahu Akbar kabiru, tak masalah, baca lagi baik. Kita yang tak membaca Allahu Akbar kabiru tahu ni masalah. Siapa tak baca Allahu Akbar kabiru? Bukan saya sunat. Alah semayang pula. Kita semayang orang kata apa pula. Bepi ni sunat. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, bepi lah. Yang takut nak kena. Kena dia pulun. Tu mana kata dia bukan takut kat Tuhan, dia takut kat neraka.
ke? Aduh, jangan cik nak. Kecuali kita dalam keadaan ada masalah apa? Kalau kita free, jangan tinggal Allahu Akbar kabira. Baca bagi elok. Tak ada Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar ru. Sambung, buka kitab. Ni dak Allahu Akbar kabira. Mana boleh berhenti tang tu? Dia kena sambung. Kita kena baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'ratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Ni berhenti mai pula berhenti terus lagi berhenti ni pentingnya sambung. Ni baca setengah, berhenti setengah tak mau. Tiada, walaupun tak main makam kata ni, tapi tak elok. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira, tu nama dia. Wa subhanallahi bu'ratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Lagu tu baru kena. Hal lain tak apa dah. Ni dia hentam ya. Lupa lah. Ni Ustaz habaq dah jangan. Tu kita semayang walaupun qabliyah ba'diyah tu jangan tinggal ni kita ni. Ni alah buat pira tak ada masalah, bukan dia. Amboi sampai nak rebah. Bini masak nasi dah. Nak baca apa qabliyah ba'diyah tu nak rebah dah, nak lapang lapang. Berdiri tak mau. Duduk. Tang baca kena baca juga. Saya tak mau, saya takut saat ini semua kita duk mengaji, ustaz pun duk mengaji juga. Kita masuk dalam golongan orang yang semayang bukan bersangkut dengan Allah. Habis itu pasal apa? Kita tengok Tok Guru kita Ustaz Zaini, Syekh Zaini, pergi di Paya Keladi, orang panggil dia buat tazkirah. Kawan cerita kat saya, dia cerita buat semayang. Dia tanya habis semua, dia semayang tak? Semayang pasal apa? Dia tanya. Tolong abang. Dia ambil 5 orang, dia tanya. Lagi syekh abang. Semayang pasal apa? Semayang pasal apa? 3 orang. Semayang pasal nak masuk syurga. Hak seorang. Saya dah ustaz. Saya semayang mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Zaini dia terseram dengar. Hak nu macam mana? Tak ada habuan lah. Bukan hang kena, padahal kita niat aku semayang hanya bicara bab semayang ni. Aku semayang sahaja, aku semayang fardhu maghrib kerana syurga. Ada? Nah. Kalau tu kita jadi tu ikrar kita dengan Tuhan. Tu yang kadang ustaz duk beringat, kita duk semayang orang mati semayang mayat tu. Saya pesan lagi orang marah, memang orang marah kat saya. Nak semayang mayat tak apa, tak ada masalah. Tapi semayang tu bukan pasal duit RM4, RM5 tu. Ni kita semayang ni berapa datang? Aku kereta 20. Pasal dekat kapok kereta 20. Ni yang tu saya kalau beli aku RM5. Kemudian semayang apa lagi tu? Pedih harga 5. Melambat kan tu. Bulan ni aku lebat bulan ni aku lebat. Tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhanku yang mana yang ada, ya Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita buat perangai lagu tu. Kita orang mengaji, macam mana kita ambil kitab ni, macam mana Tok Guru Ustaz mengaji kat Tok Guru, lagu tu lah. Buang-buang ni. Dok bagi rosak ibadah semayang kita tu. Syutu syurga neraka. Aku semayang kerana nerakanya. Usalli fadl maghribi imam. Tak imam tak mau. Tak mau imam lah. Finnar ke kerana neraka ke kerana syurga. Aku semayang maghrib kerana syurga ke neraka. Esok malaikat lempak masuk dalam neraka. Allah Ta'ala, malaikat angkat kita tu walaupun kita semayang tak nak tinggal pun masuk dalam neraka. Syurga tak ada. Kenapa? Aku semayang kerana Allah Ta'ala. Semua haji kena Allah Ta'ala. Kita tengok dulu semua bersangkut dengan Allah Ta'ala. Tak nak bersangkut dengan Allah Ta'ala tu macam mana? Melainkan orang hak mengaji ilmu tauhid, orang ada ma'rifatullah, orang dapat mengenal Tuhan.
Tu yang kita duduk pulun nak mengaji ilmu tauhid, pasal tu yang kita duduk ajak mailah kita mengaji hal yang ni. Kadang-kadang saya pun tak ada. Ni kadang-kadang duduk di rumah tu dia bercakap dengan tu imam. Mai tu imam. Kita baca sikit-sikit. Kemarin baca kitab Mary kat dia sikit-sikit, dia ada kerja. Jangan. Yang ni yang nak selamat kita. Tak ada peluang kita masuk dalam syurga Tuhan. Tak ada peluang kita nak lari, nak terlepas dah azab dekat kita mati tu sakit. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang menyawa ni akan rasa pedih. Saya bukan itu doa aku nak mati ya Pak Rosmi. Dia sakit macam mana? Orang tu tak pernah sakit, cuma kepala sakit sikit. Kepala dia tahan lagi apa? Aduh tuan-tuan, jaga. Yang ni kita semua ni hak ustaz cakap ni untuk diri ustaz ni, pegang betul-betul kita dengan Tuhan, bagi cantik-cantik, tak usah duk ambil kisah dengan orang. Ni kadang-kadang main berubat saya ni, ustaz ni orang pasang. Ni ustaz orang pasang, siapa pasang? Tuhan lah pasang kat aku. Pasal apa Tuhan pasang? Aku tak elok sangat dulu. Firaun tak kuat 700 tahun. Sekali tak pernah batuk, sekali tak pernah demam. Tapi celaka, musuh Allah. Kita sakit ni, Allah Ta'ala nak mengkifarah. Nak mengkifarah ni, saya dah 60 lebih ni, dia mula nak pergi dah jalan tu dah. Nak pergi jalan tu. Bila nak pergi jalan tu, apa Tuhan nak bagi kat saya? Duk sakit tu. Mereka Allah Ta'ala bagi kepala yang sakit. Hak lain tak lagi. Bila bagi kepala sakit tu, basuh. Dosa banyak. Aduh, nampak Allah ni tak banyak dosa dah. Lebih sikit kot. Sakit kena sepijik hari tu dia mula sedang. Ingat betul. Semayang kita tu usah duk ambil kira orang tu. Aku ni orang lantik jadi pengusi. Aku ni tu usah fikir orang tu. Itulah nama iblis, jin. Iblis ataupun jin duk kacau kepala otak kita mana. Duk kacau nak semayang tu pun dia main kacau. Dia main kacau supaya kita ni kontak kita dengan Allah Ta'ala tak ada. Tapi tu orang kalau main mengaji di masjid, ajak ilmu tauhid, tak ramai. Mai orang Tuhan nak cerita berang-berang. Seronok ustaz tu. Dia gelak lah hantar. Dia habak kik kami gelak. Seronok lah. Tu tengok ustaz apa tengok daripada entak mata saya tu. Tak cerita pasal dia tu menikah dua. Hampa kalau nak nikah lagi, hampa kena buat macam aku. Pekat duk gelak, kuk kik. Orang perempuan nak paling gelak ni. Hi. Punya seronok. Ilmu kakeh tak ada. Di masjid-masjid surau pun macam tu lah ni. Berang. Kalau di Kuala Lumpur, kalau ada orang di Kuala Lumpur, kalau kuliah maghrib, tazkirah saja. Kecuali kuliah duha, tu dia orang. Dulu dia pada panggil saya tu. Orang nak baca kitab Faridah ni tak ada dah. Habis tu kerja dia betul-betul buka dalam WhatsApp dengan guru-guru tu. Berom kita ni kenal lagu ni, kita ni lagu ni. Tak ada, lain tak ada. Nak cerita macam kita ni spesifik mana Islam tu apa dia, agama tu macam mana. Tak ada. Kita tak. Janji macam mana kita janji dengan Tuhan lagu tu lah. Aku semayang kenal Allah Ta'ala. Walau qabliyah kabakdah, tuju kat Allah Ta'ala. Sudah fikir soal lain. Allah Ta'ala bagi dia jadi berserabut otak. Berserabut otak. Jangan. Tu kita mengaji elok-elok. Tu maksud tu. Mendirikan. Ni hukum wajib. Semayang wajib syarat. Mendirikan, menunaikan segala titah perintah Allah Ta'ala yang bangsa semayang. Menunaikan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia tu? Iaitulah semayang. Kelebab semayang. Itu mendirikan semayang 5 waktu. Sehari semalam saya ni cerita kawan mati dah. Harap Allah Ta'ala ampun dosa dia. Dia tanya, semayang lagi. Saya buat semayang, yang ni saya tak mau. Saya memang buat penekanan. Kemas. Tapi saya tak nak dengar. Mengaji tak nak. Yang saya tahu kalau main belakang rumah saya, dia tarik gajah. Saya kata kemas mantap. Dulu ada pokok kalau kata dia tarik gajah. Kemas saya kata. Dalam dua kemas mati. Dia kata apa kat saya?
Saya daripada dululah kaya dah balik-balik saya tak pernah tinggal sembahyang. Mantap, dah kemas Tapi tu je lah, kadang-kadang saya buat 3, kadang-kadang saya buat 2 waktu. Hal tu saya tak buat semua. Tak buat tu tak buat. Dia tak tahu. Saya kata kat dia, hang tahu tak yang hang buat kalau Allah Ta'ala perwajib 5, hang buat 3, hukum fikri. Sembahyang sampai sembahyang 5 waktu, kan? Kita tinggal 4 yang sembahyang. Ada pahala tak? Tak ada pahala, tuan-tuan. Buang. Tiap hari tu hukum dosa sembahyang apa pun tak ada di sisi Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala perwajib 5. Tak boleh ni. Pekat-pekat peringat tu. Wajib kita buat sehari semalam 5 waktu. Hang buat 5, buat dah ni, buat 5 dah. Tapi tak sampai sekarang. Allah, orang main kan. Lakon sampai ya. Saat ni buat lain lah. Dia saat ni buat lain. Tak boleh. Dia kena buat pergi kemas-kemas. Sehari semalam 5 waktu, jangan tinggal. Kemudian kita join lah Qabliyah Ba'diyah. Kita kena mengaji ilmu tauhid bagi kita ni rasa takut kat Tuhan, bagi rasa sayang kat Tuhan. Dia kata takut dan sayang tu ada kat kita. Waktu tu apa juga Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan larang kita tinggal. Terkadang-kadang hak Tuhan tertinggal, diberi kemaafan bagi orang yang mengaji ilmu tauhid. Kelebihan ilmu tauhid. Kita sambung lagi. Dan yang ketiga, memberi zakat. Memberi zakat, keluar zakat. Apa makna zakat? Bersih. Nak buang kotoran dalam contoh kata tu. Nak buang-buang. Hak tak elok tu nak bagi ke orang. Ini hak kita. Tu memberi zakat. Keluar pejabat zakat. Orang tak ada, orang berkemampuan. Kita tengok orang susah. Tambahlah ni main COVID ni, banyak kita tengok banyak orang yang susah. Tapi alhamdulillah lah, kita ada Perdana Menteri duk bantu ni, nak bagi lagi ni, nak bantu lagi. Dapat kat Anwar Ibrahim, mampu aku pun mampu. Dapat kat Anwar Ibrahim, biar mereka dengar video saya ni, bukan kata hampa mampu, aku pun mampu. Apa tak percaya, apa sokong Anwar Ibrahim, buatlah. Saya pergi tanya bini saya, pergi di apa nama ni, Kuala Lumpur ni nah, pergi di Kuala Lumpur, jumpa. Dulu dia tu memang dia cawangan mana punya tak. Orang kita dah kemah dah. Saya tanya dia habis, orang ni lagu ni, Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz, angkat tangan berdoa. Angkat tangan berdoa. Dia boleh pergi kata kat Cina. Tengok, tonton tengok tak? Di Sabah. Cina itu siapa? Melayu itu siapa? Hindu itu siapa? Kita semua bangsa dalam satu kepercayaan, kamu dengan kamu, tapi tetap semua serupa. Cina, Hindu, Melayu, semua serupa. Pasal dia nak tarik. Pergi jumpa Pak Haji saja, saya tengok dia angkat tangan doa pula dah. Menatang puak ni kita. Aku gelong-gelong ni pun untuk hang ni 3 suku. Tuan-tuan, hang duk kalut nak jadi Perdana Menteri. Mahyudin sendiri dia tak berminat jadi Perdana Menteri, tapi tujuan dia nak selamat rakyat ni daripada gangguan memperdakwah DAP. Bukan kira PB kata. Mampu dia. Habislah kita orang Melayu. Habis tarik sana, tarik sini, tarik sana. Dapat tak ano? DAP juga pang mampu nampak kena pula. Semayang. Saya nak ajak kawan-kawan minta hak menteri kita, Perdana Menteri kita ni minta bagi Allah Ta'ala pelihara dia. Dia bukan mau, dia bukan ambil kisah pun bagi duit gitu ya lama kawan. Kita ambil kisah. Dulu tak pernah rasa pun kita. Tu orang parti agama. Orang tu saya kasih ni kat rakyat dia bukan kerana agama. Dia berkasih sungguh-sungguh. Allah Rabbi. Ini tak ada agama.
Zakat apa pun tak ada lah. Memberi zakat. Baik. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Saya kata tanya, berapa hari ni? Ustaz masa sakit tu banyak hari ke kat 15 hari apa tak puasa? Tak boleh nak puasa. Tak boleh nak puasa, nak kira puasa tu mendatang apa pun tak tahu. Ustaz sakit tak tahu puasa tu apa dia? Apa dia puasa apa dia? Nak nampak kat pos ni saya lapar nasi pun. Dia gelong pun. Habis kita tengok ni. Puasa di bulan Ramadan. Jangan bertikai buat. Kemudian menunaikan haji ke Baitullah. Apa makna haji? Haji itu apa dia? Haji itu makna apa haji? Tu menunaikan haji ke Baitullah, haji. Haji itu apa dia? Menunaikan haji cara ringkasnya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan haji bagi mereka yang berkuasa, yang orang yang ada kuasa. Tak ada tak apalah. Bagi orang yang ada berkuasa, orang yang tak ada, yang dia tak berkemampuan, tak yalah kan. Dia mampu dia pergi. Dan kita tengok yang kedua, kita tengok iman. Ini kita bicara dah rukun sembahyang. Tuan-tuan kena faham tu rukun sembahyang tu. Hak mula tu saya buat penekanan tentang sembahyang. Orang tak sembahyang ni 5 buat 3 buat 2 buat 1 ni tak ada, dia tak payah dah mendirikan sembahyang untuk mendirikan sembahyang dia memberi zakat, puasa, haji, semua umrah semua Tuhan tolak. Melainkan dia kena sempena dulu. Kita tengok dia ni nak sembahyang, dia kena ni ambil pula Allah irham Ustaz Hamdan, dia ulah ni. Orang yang sembahyang, dia kata menunaikan haji, orang yang menunaikan haji, pasal apa dia menunaikan haji? Dia kena sempurna puasa dulu, dia kata. Puasa dulu. Habis tu orang nak puasa tu macam mana? Dia kena keluar zakat dulu. Orang nak puasa dia kena keluar zakat dulu. Habis tu bila orang tu keluar zakat tu macam mana? Dia kena sembahyang. Dia kena sembahyang pula. Habis tu bila dia sembahyang macam mana? Dia mencuma atas tu. Mengucap dua kalimah syahadah. Tunggu Ustaz Hamzan dia ambil dari bawah yang atas. Kalau belah atas kalau betul boleh juga. Kita baca nanti mau kenal Tuhan, atas tu kenal Tuhan tu maksud tu sembahyang saya yang kita tu bersaksi tu, makna bersaksi bahawasanya tiada Tuhan tu. Orang ni orang kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan dah, baru hang turun main yang kedua. Bila hang beli yang kedua, baru hang main yang ketiga, main yang keempat. Kalau tak ada, hang tu kosong. Kosong. Kita tengok lagi rukun iman. Rukun iman tulis rukun hakiki. Iman bukan nambahnya, tapi hak ni penting. Hak ni yang penting. Yang keduanya iman, rukun iman. Tadi rukun sembahyang ni main rukun iman. Mana kata rukun. Keduanya kita tengok, dia ambil makna iman dulu Kita ambil faham makna iman dulu. Rukun di bawah ni. Ambil makna iman. Hang ni tak beriman ni, hang ni orang yang beriman ni, apa dia beriman ni macam mana? Kita tengok. Iman itu ialah apabila hati membenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang ayat ini dulu. Membenar ni apa? Apa juga yang Nabi khabarkan kepada kita. Apa juga yang Nabi khabarkan kepada kita. Kita kena menerima dia ni macam mana? Apa juga cerita ni? Dengan jalan darurah benar. Tak boleh kita duk fikir bicara dah. Ni soalan duk fikir bicara dah. Semayang saya semalam 5 waktu. Kena menerima. Hang petikai murtad. Semayang apa? Jangan. Tu tengok tu. Tu yang dia kata yang kedua iman tu. Iman itu ialah. Dia tulis makna iman itu. Apabila bukan semua. Apabila kawan ni buat, ada yang kawan buat, ada yang kau reti, ada yang kau tak reti.
Kita mengaji kita kerti dah. Tu dia kata sini iman itu ialah apabila hati kita ni. Iman ni dia bersangkut paut dengan hati perbuatan. Tasdik biqalbi, membenar hati. Tu iman apa dia? Tasdik biqalbi, membenar dengan hati kita. Tasdik tu membenar. Qalbi, hati. Semayang dia dengan perbuatan, dengan bacaan. Hak yang ni tak, hak yang ni penting sangat. Elok hati, eloklah perbuatan dia, eloklah cakap dia. Kalau hak yang ni tak elok, tak pakai. Ialah apabila hati membenarkan. Membenarkan. Bila hati membenarkan, apa makna? Menerima dengan bersungguh-sungguh. Tu membenarkan. Dia ada benar, ada tak benar. Hang ni benar tak ni? Hang ni tak benar. Kita ada guna orang yang membenarkan, menerima sungguh-sungguh. Dia kata di sini, iman itu ialah apabila hati membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekatlah jawab pelan-pelan. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan tak kata lagu tu. Esok Nabi kata, kita esok bila ustaz cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua pekat dia. Maka di akhirat esok kalau kita mati, Nabi kita hang sombong. Hang sombong mengaku nak masuk dah. Nabi kita duduk belakang. Tapi nak masuk juga. Nabi bagi duduk belakang. Hang sombong mengaku. Saya tuan-tuan, yang sakit dengan saya ni banyak orang kena COVID tu. Saya pun COVID. Saya seorang ya, tengah-tengah duduk sakit lagi dia boleh Tuhan bagi balik lah. Boleh berfikir lah. Orang lain banyak dah kawan-kawan saya tak happy out terus. Ni dah. Iman itu ialah apabila hati, kerja buat hati nak. Iman tu apa dia tu? Tasdik, membenar dengan hati. Membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa? Pada apa jua. Bila kata apa jua tu semua. Kena tulis. Semua. Apa jua yang didatangkan. Apa dia yang didatangkan, apa juga yang disampaikan. Yang didatang, yang disampaikan. Mengenai apa yang diketahuinya, apa yang kita tahu tentang agama secara darurah. Terima apa juga perintah Nabi, apa juga yang bersangkut paut dengan agama, semayang, puasa, zakat, haji, buat baik, semualah itu semua. Kita buat baik tu, buat baik dengan suami buat baik. Pasal apa? Pasal Nabi perintah. Pasal Nabi perintah. Orang pergi haji dalam keadaan dia pergi lagu tu saja. Kita ada ikut apa yang Nabi ajak kita. Oh, ni alim ulama ajak Nabi lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni. Termasuk itu. Diketahuinya tentang agama. Maksud yang diketahuinya dengan perkara tu tentang agama, tulis dia ada. Tentang apa? Perkara-perkara. Setiap perkara yang bersangkut paut dengan agama. Tulis satu. Yang diketahui tentang agama, iaitu yang kita apa juga perkara yang bersangkut paut dengan agama, yang bertentangan dengan agama. Baik, habis itu apa? Secara darurah. Apa dia darurah tu? Maka dia jawab, tidak perlu fikir, tidak perlu fikir dan bicara. Tidak perlu fikir bicara lagi. Kemudian kita tengok yang nombor 3 tu di bawah. Katanya tu yang dia ambil tu makna secara darurah. Darurah tu makna apa? Maka Tok Guru Pengarang Kitab dia ambil di bawah ni. Kita ambil, Ustaz baca pelan-pelan. Tengok. Katanya, apa yang diketahuinya tentang agama tu secara darurah. Maksud apa dia tu? Kita kena ambil faham kata-kata tu. Kita faham dah, Ustaz boleh dah Ustaz. Apa juga perkara yang bersangkut pun dengan agama, Nabi khabarkan kepada kita, maka kita terima dia dengan jalan darurah. Jangan duk fikir bicara. Walaupun benda tu dia tak semayang. Semayang, kita contoh kata semayang. Dia tak semayang. Tapi dia yakin, jangan petikai. Dia tak puasa, tapi dia yakin. Dia tak zakat, tapi dia yakin. Orang tu dia panggil orang beriman.
Petikai walaupun satu, murtad wallahi billahi min dzalik. Jangan berdosa. Tak ada ruang nak masuk syurga dah. Kita tengok. Artinya apa yang diketahuinya, apa yang kita tahu. Siapa beritahu? Nabi kita dah. Apa yang diketahuinya daripada segala dalil-dalil. Dalil-dalil, bukti-bukti. Dalil agama. Sebagai pengetahuan, kita tahu tu sebagai pengetahuan yang kita faham, yang masyhur, pengetahuan yang masyhur. Pitang mana pun, kalau alim ke, alim ulama ke, ustaz ke, mana-mana, semua cerita benda ni. Tu makna kita tahu yang masyhur. Sembahyang puasa tu benda masyhur tu. Orang ketahui dah. Yang masyhur di kalangan sekalian ahli agama. Ni ustaz dia cerita ni. Ustaz ni bukan agama, ustaz ambil pada agama. Apa juga ahli agama, apa juga yang tok guru tu ambil daripada kitab, ambil daripada kawan ni ambil sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud dia tu. Di kalangan sekalian ahli agama, hingga menyerupai darurah tu, menyerupai dengan jalan, menyerupai dengan jalan tu, dia darurah dengan jalan darurah, iaitu tidak perlu, yang jalan darurah tu iaitu tidak perlu kita fikir dan bicara lagi. Jangan berfikir bicara dah. Apa juga yang Nabi cerita kat kita menerima dia dengan jalan darurah. Siapa habaq Nabi tak ada dah pada sahabat keluarga Nabi, sahabat Nabi. Mereka kita tahu dia sampai kepada alim ulama. Kita ambil hadapan ni. Jangan petikai. Tak dijadi macam tu. Lepas tu. Dia jenis orang tu, dia tak ada agama, dia tak mengaji. Dia ikut dah kepala otak dia. Orang ni kalau semayang, kalau tak khusyuk tak boleh semayang. Mampu. Yang terkini saya dengar mana ada dalil kata kita wajib semayang. Kemah tu. Dia cakap begitu, duduk je kat Hindu tu. Dia apa perangai dengan Hindu, duduk dekat Hindu tu. Murtad tuan, jangan. Saya cakap ni saya berani ya. Bukan syok-syok cakap begitu. Kita minta Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kat dia. Isu nanti Ustaz Jerih jadi dia pakai rambut pergi panjang mana, pakai dengan selak pergi jumpa pada saya macam saya nak mengajar saya dalam tu. Tu pun berlambak anak murid banyak. Pergi berganjang tak dia. Pekat duk mengaji kat dia banyak, pekat pergi buat di rumah. Tulis bukan main kemas dia tengok. Pelingkup agama, merosak agama. Kita ni yang mana ada sini nak cari tok guru tengok dulu. Ni tok guru tu mengajar apa? Kita tauhid tapi. Ni tok guru ni mengajar apa? Fiqh. Kemas fiqh ada. Tapi tok guru ni mengajar ilmu tasawuf tapi ambil. Kita tengok lagi. Semua lagi no. Kita masuk tak tanda. Habis tuan tu dah. Itu tiada tu, dan dikendaki dengan membenar itu ialah hati. Tu. Kita tengok lagi sama, dan dikendaki dengan membenar, dan dikendaki dengan membenarkan. Itu ialah tu yang ni kena bagi faham ni. Kena bagi faham ni tak? Iaitu hati tu membenarkan tu, itu ialah hati hendaklah, hati kita ni yang Tuhan bagi kita hati hendaklah mengikut, jangan tak mengikut apa juga yang Nabi khabar, mengikut, terima, mengikut dan menerima. Ada juga orang tu ikut tak mau terima, ada juga orang tu terima tak mau ikut. Semua jadi mampu. Kita pegang dua tu. Ni masalah iman ni. Dia mesti dua. Dia ada perempuan, dia ada lelaki.
Dia ada dengan semua Tuhan bagi. Gu. Dia ada PAS, dia ada UMNO. Dia ada UMNO, dia ada DAP. Macam-macam lah Tuhan bagi gu. Supaya kita ni bagi dapat rasa. Bagi dapat rasa kasih. Itu dia kata di sini. Itu ialah hati hendaklah sini mengikut, hendaklah tu hati tu mengikut, hendaklah tu menerima dengan hati kita sungguh-sungguh. Jadi ialah hendaklah hati kita kena menerima sungguh-sungguh. Apa dia? Mengikut, yang kata bersungguh-sungguh dia mengikut dan menerima. Ikut apa yang Nabi bukan setakat ikut, menerima. Kalau dah kita semayang kena Allah Ta'ala, dia ni mengikut dan menerima. Tapi kalau dia semayang kena syurga neraka, dia mengikut saja tapi dia tak menerima. Yang ni yang kita takut. Mengikut dan menerima. Apa yang tersebut itu, apa juga yang kita bicara, apa juga yang disampaikan oleh Nabi tersebut itu, semayang, puasa dan sebagainya, bukan semata-mata mengetahui Nabi. Dia cuma kenal Nabi ya. Bukan dengan semata-mata menghendaki mengetahui benar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat tu aja. Tu mana kita tengok. Bukan jenis tu. Tak mau kita lagu tu. Bukan apa? Bukan semata-mata. Dekat tu saja dia buat. Apa dia? Mengetahui benar Nabi. Dekat tu saja ke? Tak jadi, tuan-tuan. Tetapi tidak mengikut dan menerima. Semua mengaku banyaklah, tuan-tuan. Saya ada pergi mengajar waktu maghrib, pernah tengok sagi balik, sagi duduk di kedai kopi, duduk di satu tempat kawasan kita ni, daripada maghrib sampai lepas maghrib Aisyah, dia buat apa rupanya, dia tengok-tengok duduk makan darah ketum, ayat ketum. Saya tadi pergi tengok, tanya dia apa ada tahu, dia ada Coca-Cola ketum. Macam-macam dia ada. Dia kata apa lagi ketum tu, merah tu. Saya kata dia jadi gelong habislah semua. Dia tak tahu halal dah, saya kata. Maghrib ke mana, Aisyah ke mana. Tu nak kira macam mana, tuan-tuan. Kalau ustaz ni, ustaz nak bercakap macam mana orang lagu ni. Susah lah. Tapi mau jumpa ustaz, ya ustaz. Ya ustaz. Kemat dia kata, tengok dia panggil aku ustaz-ustaz tau. Saya kata nak kira ustaz, dia pakai kapok. Nama Cina Along. Ustaz Cik Roy, tok guru aku. Nah, Cina Alok kat kapung. Ustaz Cik Ruih tu tok guru aku. Dia kata anak aku masuk Islam dah. Aku dah lagi. Tak. Bila Tuhan nak bagi taufik hidayah tak tahu, dia kata. Kemat jadilah teratur pun. Duk marah lagi bila nak mengajar kami, duk dengar lagi kuliah subuh ustaz puas, dia kata. Hampa puas, orang bukan tak puas, hentam aku. Kita kadang-kadang kita malu lah. Cina-Cina kita bercakap. Bulan puasa, pergi bagi kat surau, pergi kat masjid, dia kata rezeki, dia kata. Along tak dikekok masalah ni. Aku sejak aku ngaji kat hang kuliah subuh tu sampai kelar, aku tak makan benda-benda haram. Tapi dia pakai sebab pendek itu lah. Aduh. Kita jaga tu. Tetapi dekat kenal Nabi saja. Nabi, berselawatkan Nabi ni. Ni bukan zaman ni. Ni ada lagi ni main lah di kepala batis pun ada, dekat kapok datang mana pun ada. Mau tanya Nabi kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kemah. Tetapi ni takut lagu ni. Tetapi tiada mengikut dan menerima. Kita kena dua, mengikut dan terima. Ada golongan yang mengikut, terima tak mau. Ada golongan terima tak mau ikut. Tak jadi, semua tak jadi. Semua kosong. Tuhan bagi dua tangan, dia kalau Tuhan bagi tiga tangan, mampuih itu kau hidup. Tetapi tidak mengikut dan menerimanya. Sebab itulah. Sebab itulah kebanyakan. Pegang ni kejap-kejap. Sebab itulah dia kata kebanyakan. Tapi dia kata kebanyakan, banyak orang lagu tu. Kebanyakan orang kafir. Orang kafir ni bukan ni. Walaupun dia Islam tapi tak ada iman.
dia masuk dalam golongan kafir. Islam inda nas, kafir inda Allah. Di sisi mata manusia Islam indana, di sisi Allah Taala kafir inda Allah, wal a'yaz billahi min zalik. Masa hidup Islam inda nas, zakat, haji dan sebagainya. Mati di sisi Allah Taala kafir inda Allah, wal a'yaz billahi min, tak bau syurga. Masuk dalam kubur tu 40 hari dah malaikat duk rebah dah. Orang kafir ni Melayu ke Cina tak ada, kira azab sampai ni akhirat esok. Hei, wallahu min zalik. Dia kata orang kafir yang dia kata mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir dia tahu, semua orang tahu, bukan kata orang kafir Melayu pun berlambat tahu Nabi kita lagu ni. Mengetahui Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul. Sebenarnya dia tahu, dan Nabi bukan setakat Nabi, dia Rasul sebenarnya dia tahu, tapi tak mau menerima dan mengikut. Oh, banyaklah ustaz ni orang memanglah dulu sebelum sakit tu cengih pembina pergi tegur, tak sahlah pitang tu, tak sahlah lebih 3 ekor. Pak hang lebih 3 ekor. Hang ya, dia tegak aku 3 ekor. Hang lebih gede kat aku ah. Dia kata, aku bukan curi dia orang. Aku pergi apa dia kata, aku pergi kerja, kemudian aku pergi kali ekor. Apa masalah hang? Kau pagi dengan bangku, nak pukul dengan bangku. Aduh, saya kata manusia. Dia orang marah pergi ya. Baik, orang lagu tu yang kata orang tu dia tak mau mengikut, dia cuma kenal saja Nabi. Dia bukan golongan orang yang mengikut dan menerima. Orang mengikut menerima ni dia panggil orang yang beragama Islam. Tapi orang ni dia tak mengikut, dia menerima. Baik, orang ni nak macam mana? Tidak dihukumkan. Tak boleh kita hukum orang ni macam nak hukum apa? Jangan tengok Cina Hindu nak. Kira Melayu lah, Hindu, Cina, Melayu kok ada sakai ke apa, dia termasuk ni golongan ni. Tiada dihukumkan dengan beriman tu dia, ya Allah ya Tuhanku, wal a'yaz billahi min zalik. Kalau Tuhan tak terima waktu dunia kita, Tuhan tak terima, kata kita ni orang yang beriman. Pasal apa kita tak terima? Pasal kita bukan orang yang menerima dan mengikut segala kita perintah Allah. Apa juga yang Nabi khabarkan kita pada agama, kita tak ambil kisah lantak bi'tilah mampu nak kira mampu ya lagu tu. Maka orang tu dia kata di sini tiada dihukumkan dengan beriman kerana apa? Hati. Tasdik hati kita ni. Ni kenapa? Mengikut dan menerima ni semua kerja buat hati. Ada hati. Contoh macam saya dengan Kak Rosni, saya tetap mengaku saja, saya mengikut dah, dia ni bini saya, tapi saya menerima tak? Tak biar kira dengan dia lagu tak ini. Kita mesti dua. Kalau suami isteri pun dia kena mengikut dan menerima. Dia mengikut ni, ni bini dia, ni laki aku, dan dia terjemah dia sebagai suami, kerja buat dia semua, dia ni kira. Yang tu kita kena bicara tu. Kerana hati mereka tiada mengikut. Tu Ustaz ulas sekali lagi tu. Kerana tu kenapa dia patut dihukum sebagai orang yang tak beriman? Kerana hati mereka tiada mengikut dan menerima. Yang demikian itu tu dia habis dah. Jangan kita minta simpang, ya Allah ya Tuhanku, jauh kita lagu tu. Jauh kita lagu tu, tak mau. Barulah kita rukun iman, dan rukun iman 6 perkara, insya-Allah. Kita berhenti dalam ni sat, kita rehat sat lagi, kita sambung lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa soalan nak tanya macam Ustaz bincang tak sadar? Ada apa nak tanya Ustaz? Boleh, insya-Allah. Nak tanya apa nak? Ya silakan. Apa tu? Dia ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Okey, uluhiyah, rububiyah, asma ini dia kata secara, bukan cara apa macam kita.
tafsili satu persatu. Depa tu secara ijmal ni depa borong-borong saja. Kita tafsili. Boleh tak kita mengaji ayat ni? Boleh cari, tapi tak kemas lah. Tak kemas. Yang nak kemas tu bila kita kata tauhid uluhiyah tu apa dia? Tang mana uluhiyah dengan rububiyah? Bila orang mengaji tang tu, cerita kat saya tang mana duduk tauhid uluhiyah kamu, rububiyah. Depa dekat tu asma wa sifat dia setengah tak ada. Setengah ambil. Kalau Wahabi dia ambil asma wa sifat. Dia kira hak kita 20 ni banyak dah. Hak depa sampai 90. Depa tu jadi merapu. Tak apalah, eloklah belajar asma. Asma tak masalah. Tapi kita pun nak tahu tak mana duk uluhiyah, tak mana duk rububiyah. Uluhiyah tak mana? Rububiyah tak mana? Tasdik. Tani duk rububiyah. Ni tasdik membenar dengan hati tu. Tang tu duk rububiyah. Aku mengaku, aku yakin, yang tu. Kadang perbuatan ni ada panggil uluhiyah, yang ni rububiyah. Uluhiyah lebih hati, rububiyah Allahu akbar. Allah yang tu. Depa ambil secara ringkas. Bukan macam kita. Kononnya depa ni anti sangat, sifat 20 tak ada dalam agama, buka. Asma wa sifat semua dah cerita. Sifat tu apa? Sifat Tuhan. Asma tu nama-nama Tuhan. Semua ada dalam tu. Tapi depa tak mau macam kita ni. Cara Abu Hasan dengan Abu Mansur depa tak mau terima. Tapi kita tak hukum depa tu kufur. Kita tak hukum depa tu kufur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekali kita sambung balik.